Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa nak jadi dengan politik negara ini? Segala-galanya, semuanya dipolitikkan. Inilah jadinya bila ramai yang tidak membaca. Dan lebih malang lagi, ramai yang membuat kesimpulan kerana percaya putar belik oleh pimpinan parti politik mereka. Seperti mana oleh Hadi Awang ini. Sekarang ni pandai-pandai pergi cabar Islam, cabar mahkamah syariat. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali. Dengan sebab itu saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam, menyentuh Allah Ta'ala, menyentuh raja-raja, menyentuh umat Islam. Kalau PS tak mahu bertindak, kami akan bertindak. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan satu pandangan oleh wartawan terkenal ini, Mohsin Abdullah, seperti mana yang disiarkan oleh portal FMT. Tulisan beliau ini adalah lanjutan daripada keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syarah di Kelantan. Beliau merujuk kepada reaksi Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu. Mengenai keputusan itu, sama membimbangkan terhadap kesejahteraan negara dengan komen bos besar beliau, Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu. Apa kata Muhyiddin? Dengan keputusan ini, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkalwat, sumbang maram dan minum arak tidak lagi menjadi kesalahan bagi umat Islam di Kelantan. Seperti mana kita lihat di satu posting di Facebook oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Muhyiddin seterusnya berkata, jika ada pihak yang mencabar kedudukan undang Islam di negeri lain, undang-undang tersebut juga akan diisytiharkan sebagai tidak sah berdasarkan presiden yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Betulkah di Kelantan umat Islam bebas melakukan maksiat kerana tidak ada undang-undang yang melihat maksiat sebagai kesalahan kerana keputusan Mahkamah Persekutuan tempoh hari? Apa pula kata Hamzah? Perkembangan ini memperlihatkan adanya kelompangan serius dalam kuasa serta bidang kuasa berkaitan dengan hak menganut dan mengamal majoriti rakyat Malaysia. Artinya apa? Hak rakyat termasuk umat Islam untuk menganut dan mengamalkan agama terjejas. Jika dilihat daripada mata kasar, keputusan ini boleh mendatangkan impak yang besar dalam menghakis kuasa serta bidang kuasa raja-raja Melayu. Apakah itu benar? Betul ke kuasa-kuasa raja terhakis? Raja-raja terancam? Apa yang didakwa Muhyiddin juga bagi kita tidak benar dengan mengambil kira hujah Tengku Maimun Tengku Mat, Ketua Hakim Negara. Muhyiddin dan Hamzah juga mendakwa umat Islam duka cita dengan keputusan Mahkamah Persekutuan. Adakah mereka bercakap bagi pihak semua orang Melayu Islam? Atau mereka diberi mandat oleh umat Islam untuk menjadi jurucakap mereka? Apapun, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mahu mengadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Shah selaku pengurusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI, antaranya untuk menyembah maklum suara hati rakyat. Adakah Hamzah juga apabila dan jika diterima menghadap akan mengadu dengan mendakwa tanpa bercakap mengenai bidang kuasa raja-raja yang kononnya terhakis? Kita lihat bagaimana bekas Menteri Khairy Jamaluddin meminta Raja Melayu campur tangan untuk meredakan keadaan ini. Ini kerana isu berkenaan boleh menjadi emotif kepada banyak pihak. Bagi kita semua, ia sebenarnya sudah jadi isu emotif dalam masyarakat Melayu kerana sentimen dan emosi dibakar oleh pihak-pihak tertentu ini.
Kata Kerry lagi, raja-raja boleh bertitah untuk beri pandangan dan hanya mereka yang akan dengar suara rakyat supaya ia tidak boleh dieksploitasikan. Dan kata beliau lagi, ahli politik pembangkang mahupun kerajaan yang degil boleh dipanggil Yang di-Pertuan Agong untuk diberi peringatan agar tidak mempolitikkan isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada ketika ini. Tetapi bagi kita, keputusan Mahkamah Persekutuan sudah pun dipolitikkan. Jelas, lihat kenyataan Muhyiddin dan Hamzah yang disebutkan tadi. Begitu juga kenyataan Tausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan bahawa hari Jumaat semasa hakim membuat keputusan adalah Black Friday untuk sistem kehakiman syariah negara adalah satu yang mahu menghangatkan keadaan lagi. Sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariah Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Dan beliau juga menyelar bahawa Ketua Penerangan PAS Ahmad Fazli Syari yang mahukan kerajaan meminda Pelambang Persekutuan bagi memasukkan bidang kuasa jenayah dalam senarai bersamanya atau to include criminal justification is on concurrent list. Menurut Khairi, cadangan yang berbahaya ini akan menimbulkan kekeliruan besar dalam politik negara. Sebenarnya, bukan Khairi Jamaluddin seorang saja yang menggesa agar isu ini tidak dipolitikkan. Ramai yang membuat seruan sama, termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Tetapi pasti mereka tahu negara ini hampir semua perkara dipolitikkan, khususnya menggunakan sentimen kaum dan agama. Muhammad Hassan, Timbalan Zahid pula dilaporkan berkata, UMNO akan meminta semua pihak termasuk JAKIM dan Menteri Hal Ehwal Agama Islam mengkaji cadangan pindaan perlembagaan. Ini disuarakan meskipun beliau menyangkal dakwaan keputusan Mahkamah Persekutuan memperkecilkan Islam ataupun sistem perundangan syariah ini. Amanah komponen Pakatan Harapan juga tidak lupa masuk campur. Amanah Selangor pendapat ketetapan panel hakim menunjukkan pentingnya pihak berkuasa agama sesebuah negeri memastikan aspek perlembagaan negara diberikan perhatian sebelum sesuatu enactment digubal. Namun, bagi kita, ia tetap berpendapat pemfetishan sepatutnya terlebih dahulu menggunakan medium yang lebih harmonik. Pemfetishan yang kita tahu adalah Peguam Nik Elin Zurina Nik Rashid dan anaknya Tengku Yasmin yang mencabar di mahkamah mengenai keabsahan enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 ini. Ya, kita faham UMNO dan Amanah mesti menunjukkan reaksi. Jika tidak, mungkin atau pasti dituduh orang Melayu kedua-dua parti ini tidak peduli ataupun tidak prihatin isu ini yang dekat di hati orang Melayu. Dan ramai orang Melayu termakan kata-kata PAS, Bersatu dan rakan-rakan, termasuk peguam-peguam kerajaan Kelantan seperti Yusfarida Yusof yang mendakwa undang-undang Islam akan terkubur dan diletakkan batu nisan. Sangat menyedihkan. Ketua Hakim sendiri sudah memperjelaskan sejelas-jelasnya. Ringkasnya, petisyen membabitkan Dong Kelantan ini tidak mempunyai kuasa untuk menggubah undang-undang ke atas 18 kesalahan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri kerana terdapat undang-undang persekutuan yang meliputi kesalahan yang sama. Seperti mana kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, pihak yang mencabar dan Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah kerana undang-undang yang dicabar bukan sesuatu yang ditentukan ataupun ditetap oleh Allah. Sebaliknya, oleh Badan Perundangan Negeri, Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam juga tidak akan terkubur. Keputusan
hanya membabitkan sempadan bidang kuasa antara undang-undang persekutuan dan negeri dan tidak kena-mengena dengan keberadaan undang-undang syariah. Bagi kita, penghakiman hakim ringkasan atau yang penuh sudah disiarkan meluas dan diperbincangkan di media sosial dan masih boleh diperolehi di pelbagai platform dalam talian. Malangnya, ramai yang tidak baca. Lebih malang lagi, ramai yang membuat keputusan sendiri kerana percaya pihak yang memutarbelit fakta, terutamanya daripada mereka di blog pembangkang. Sekian dari saya untuk ulasan kali ini. Terima kasih kepada wartawan Mohsin Abdullah yang memberi satu penjelasan yang sangat padu untuk kita semua memahami isu ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.